Sebab Menteri, saya suka dia kerana dia tidak ada selective disagreement. Dia disagree dengan presiden dia disagree dengan timbalan presiden dia disagree dengan Setiausaha Agong dia, ya. Dia disagree dengan Menteri Besar Selangor. Jadi apa saya disagree benda yang perlu disagree. Saya hormat dia. Tuan Menteri sekarang ni dia tidak benda selektif. Yang tak ada kena mengena pun nak cakap. Dia tidak ada. Ini satu penghormatan. Beri peluang untuk saya berucap. Menteri, dia saya tanya. Disagreement. Datuk Menteri. Dia disagree dengan semua orang. Sebab tu kita tak boleh marah dengan dia. Jadi Tuan Musi. Ada juga yang saya agree. Tuan Musi, apa yang saya nak sebut di sini, ya, kita tidak boleh menuntut sesuatu yang bukan hak kita. Tak boleh. Dan kita juga tidak boleh mengkontrakkan sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Jadi sebab itu saya berpendirian, iaitu bahawa dalam soal isu negeri Kelantan ini, tak usah negeri Kelantan, negeri lain pun sama lah. Dalam hal medan gas atau minyak yang dijumpai luar daripada 3 nautical miles tidak merupakan hak negeri. Dan kalau sekiranya kita terbuka, kalau mana-mana pihak mau membawa pertikaian ini ke mahkamah, kita terbuka. Penjelasan dan kalau apa juga yang diputuskan oleh mahkamah, kita Menteri, minta penjelasan sikit Menteri. Terengganu sikit nanti minta Selangor. Lepas kalau Selangor Shah Alam. Terima kasih Menteri, terima kasih. Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya cuba sedaya upaya untuk memahami, ya, cara Menteri berhujah sebentar tadi. Tapi izinkan saya Menteri, kalau saya terpaksa merakamkan CD, bahawa dengan izin, you are stretching the limits of the interpretation of the canon of construction of the law. You are going beyond, minta maaf Tuan Pengurusi, stretching the limit of interpretation of the canon of construction of the framers yang masih ada di sini. Tengku Rozali ada, Tun Salih Abbas masih ada. Sepatutnya, if we are willing enough, kalau kita berani, kita panggil untuk benar-benar diadakan satu perbincangan, satu wacana, satu diskusi. The framers of these laws are still around. Kenapa kita buat hari ini setelah beberapa tahun membelakangkan mereka seolah mereka tidak wujud? And they were the original framers of these laws. Satu. Dua, saya bukan lawyers, but I don't think I will bend down to lawyers like this. I will not take it lying down. Third class lawyers. Okay, I will not take it lying down like this. Menteri tahu law. Saya tidak belajar undang-undang, tapi saya ada 3 anak yang belajar undang-undang. In laws, you have the law of equity, bukan? Essence of law mesti kembali kepada asasnya, and that is really the constitutionalism. Itulah semangat undang-undang, di mana pada akhirnya ia mesti adil. Ia mesti adil. Hari ini kalau kita perhatikan, andainya kita sedia menerima Sabah Sarawak memiliki hak ke atas apapun yang telah diberikan kepada mereka, saya tidak nampak sebab atas dasar yang sama pengujian itu fall short ketika berlaku ataupun ketika ia berkuat kuasa kepada negeri Kelantan dan Terengganu. Mengapa? Where is the law of equity in this sense? Di mana keadilan itu? Saya ingin tanya. Menteri, you are stretching the limits of interpretation of your canon, of the canon of construction of these laws. Saya sebutkan sekali lagi. Sejauh yang saya dapat perhatikan, persoalan territorial waters adalah persoalan pentadbiran. You stretch on the Ordinance Law of 1960. You cuba sedaya upaya, ya, membawa masuk backdoor ke atau macam mana pun pemahaman ataupun interpretasinya supaya dapat diselaraskan dan diperdamaikan dengan apa yang Menteri mahu hujahkan. Tetapi saya nampak you are undermining
the laws itself. This is the perversion of the law to the highest order. Menteri, saya minta maaf. Saya minta maaf. Sementara saya cuba untuk memahami hujah menteri sebentar tadi, saya gagal. With whatever ability yang Allah Ta'ala berikan pada saya, the law of equity, keadilan itu sudah menteri langgari, dan Jangan UMNO Barisan Nasional langgari pada awal lagi. Yang semangat itu bagi seorang muslim, al-muslimun 'inda syurutihim. Seorang muslim itu dipegang pada janjinya, dan pada akhirnya segala undang-undang mesti berteraskan kepada keadilan. Laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalahumul kitab wal mizan liyahkuma bainan nas bil qist. The supreme, ultimate, overriding purpose of the law, and including syariah, is justice. And here we fail miserably. Terima kasih. Jawab Menteri, kalau boleh sedikit saya nak tambah sikit. Jawab Menteri. Saya nak sebut, saya banggalah Yang Mohd that you don't take lying down, lawyers lah. But let me tell you, even you lie down, so I won't take you, okay? Oh ya, Mak. Jadi saya ingat macam ni ya, Mak. I thought your intellectual reasoning is perverted, but your mind is worse. Tahu lah. Kalau bercakap tentang, tak ada masalah. Siapa kata tak boleh debate? Yang lain dulu Yang Mohd. Menteri nak jawab. Jangan emosional Yang Mohd. Ya, jangan emo ya, relax. Sebab dalam dewan Yang Mohd pun tuduh saya macam-macam. Saya terima aja. Tidak ada masalah. Tak pasti betul. Tak pasti betul. Jadi jangan emo ya. Don't emo. Kalau tak susah kita nak faham je ni. Ya. There must be some light moments. But next time I know I will not joke with you. Alright? Okay? Saya minta maaf ya. Lain kali kalau kita bahas dengan Yang Mohd, saya takkan joke lah. Saya cakap benda serius. Saya minta maaf. Saya tarik balik tadi. Ya. Okay. Kemudian equity Yang Mohd. Yang Mohd kata kalau negeri Sabah Sarawak boleh beri. Jadi kalau equity kena beri juga negeri-negeri lain. Macam ni Yang Mohd. Tahun 57 apabila kita bentuk persekutuan, pada ketika itu setiap negeri-negeri dalam persekutuan 11 ni tidak mempunyai ataupun tidak menghasilkan apa-apa minyak. Tidak ada. Baik. Tetapi di Sabah dan Sarawak pada tahun 63 mereka masuk ke Malaysia, mereka sudah pun orang kata apa, menggali dan mendapat minyak pada ketika itu. Ya. Jadi apabila kita berunding untuk mereka masuk ke Malaysia, maka mereka ada perundingan Kobol, tak silap saya, Kobol Commission. Maka di situ ada syarat-syarat. Syarat-syarat mereka bersetuju untuk masuk ke Malaysia dengan syarat. Banyak syarat dia. Satu, macam kata penggunaan bahasa kebangsaan, mereka menggunakan bahasa Inggeris lagi di mahkamah, di Dewan Undangan Negeri. Itu tidak boleh dipaksa ke atas mereka sehingga Dewan Undangan Negeri memutuskan untuk menggunakan bahasa kebangsaan. Kemudian dari segi immigration, kalau sebuah negara bebaslah masuk, tapi immigration mereka masih lagi dia ada bersyarat. Lagi satu, immigration mereka nak pastikan jangan ada satu pembanjiran orang-orang Semenanjung pergi ke sana, dia kontrol immigration. Dan di antara 20 point itu termasuklah minyak. Kalau selama hari dia sudah mendapat minyak 100% dapat kepada dia, bila masuk ke Malaysia dia nak kena serah semua. Jadi dia mahu masuk ke persekutuan. Penjelasan Yang Hormat. Maka janganlah. Istilah tak payah duduk. Istilah duduk. Jangan kacau saya. Saya nak gulung dan ya, jawab istilah itu diperbetulkan. Jadi mereka masuk ke Malaysia dengan syarat. Menteri bukan masuk ke Malaysia, membentuk Malaysia bersama-sama. Waktu itu tidak ada Malaysia. Tadi semua orang faham. Itu tak ada Menteri. Dia Ya, masuk tak itu boleh. Melayu. Tak ada Kalau Malaysia. selama faham. Jadi pada ketika itu sebelumnya terbentuk Malaysia, jadi
mereka nak bagi tahu, ya, kami boleh masuk sekali. Kita bina satu negara, persekutuan yang dipanggil Malaysia. Tapi selama ini kami dah dapat minyak. Dan di bawah persekutuan, hasil itu mesti serahkan kepada persekutuan. Jadi macam mana ni nak bagi? Dulu kami dapat 1%, sekarang nak bagi semua. Sebab itu kita kata ada dia punya special rights dia. Sebab itu kita beri kepada mereka, kita sebut sebagai royalty. Jadi nanti sabarlah.